Okey, so untuk kali ni kita akan belajar tentang kira-kira, okey, iaitu konsep mol, okey. So untuk konsep mol, kita akan go back kepada formula-formula macam mana nak tukar mol kepada jisim, zarah ataupun isi padu dan vice versa lah. Okey, so kita mulakan dengan mol. So, mol bila nak tukar kepada bilangan zarah, alright, so zarah tu boleh jadi tiga perkara, iaitu ion, atom dan juga molekul. So, bila mol nak tukar kepada zarah, kita akan darab. Mesti darab. Okay, darab dengan pemalas Avogadro. So, kalau zarah nak kepada mol, kita akan bahagi, iaitu nilainya 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, sekarang mol kepada jisim. Okey, mol tukar kepada jisim pun darab juga. Darab jisim molar. So, apa tu jisim molar? Ialah jisim bagi 1 mol. Okey. So, kalau jisim kepada mol, kita bahagi dengan jisim molar. So, untuk jisim, boleh jadi jisim atom. Iaitu kita akan ambil jisim molarnya berdasarkan JAR. Kalau jisim ion ataupun molekul, jisim molar dia kita boleh rujuk kepada JMR. Lepas tu kita nak tukar mol kepada isi padu yang ketiga. Okey, kalau mol kepada isi padu mesti darab isi padu molar, iaitu isi padu bagi 1 mol gas. Kalau isi padu pergi kepada mol, kita bahagilah. So untuk isi padu molar dia boleh jadi pada STP iaitu 22.4 ataupun pada keadaan bilik iaitu 24. Alright. So ini ialah isi padu bagi 1 mol gas untuk 2 keadaan yang berbeza. Kalau keadaan STP, 1 mol gas itu isi padunya ialah 22.4. Tapi kalau pada keadaan bilik, isi padu untuk 1 mol gas, tak kiralah gas apa pun, isi padunya ialah 24. Okey, mesti tengok keadaan yang soalan bagi. Alright, so sekarang kita tengok contoh. Ini contoh kita yang pertama, yang mana satu kumpulan pelajar 5 cekal menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas antara asid hidroklorik dengan kulit telur. Okey, asid hidroklorik itu typo lah, asid nitrik. So, persamaan berikut mewakili tindak balas antara 50 cm padu asid nitrik pada kemolaran 1.0, okay, dengan kulit telur. Alright, so bawah tu dia punya persamaan kimia. So, soalan tanya, berapakah bilangan atom dalam molekul karbon dioksida yang dibebaskan? Okey, berapakah bilangan atom dalam molekul karbon dioksida yang dibebaskan? So, untuk soalan-soalan yang macam ni, kita perlu keluarkan maklumat. Okey, so untuk memudahkan kita tengok maklumat soalan bagi dan kehendak soalan, kita boleh guna pen yang warna berbeza-beza supaya kita lebih jelas lah kan. Itu untuk yang mana satu. Contohnya macam ni. So, kalau untuk asid nitrik, cikgu garis pakai pen warna lain. Lepas tu cikgu bagi simbol, itu isi padu, iaitu kemolaran. Okey. Lepas tu soalan nak apa? Soalan nak bilangan atom karbon dioksida pun pakai pen warna lain juga. Lepas tu dekat persamaan tu pun kita kena kasih garis juga. Sebab tu nanti kita nak guna dalam pengiraan kita nanti. So untuk langkah yang pertama, tak kiralah apa soalan sekalipun, apa sekalipun yang soalan nak, kita mesti cari mol dulu. Mol apa yang kita nak cari, kita tengoklah apa maklumat yang diberikan oleh soalan. So, soalan bagi maklumat untuk asid nitrik, iaitu dia punya isi padu dengan kemolaran. So, kita carilah mol asid nitrik. Okey, yang mana pakai isi padu dengan kemolaran V dengan M. Kita akan guna formula N sama dengan MV over 1000. Okey, kenapa over 1000? Sebab V itu dalam sentimeter padu. Okey, so ganti je apa semua yang ada. Lepas tu kira, kita akan dapat 0.05 mol asid nitrik. Okey, langkah yang kedua, dah dapat mol asid nitrik, kita akan cari atom karbon dioksida. Sebelum dapatkan atom karbon dioksida, mesti dapatkan dulu mol karbon dioksida.
Nak dapatkan mol karbon dioksida, kita guna persamaan. Okey? Bandingkan berdasarkan persamaan. Alright. Okey. So, daripada persamaan, kita ada 2 mol asid nitrik menghasilkan 1 mol karbon dioksida. Kalau 0.05 mol, berapakah X lah kan? So, X sama dengan, kita buat darab silang. So, untuk darab silang ni, anak panah ke atas kita darab. Anak panah serum ke bawah kita bahagi. So, 0.05 kali 1 bahagi 2. Dapatlah 0.025 mol karbon dioksida. Settle. Okey? So, dah dapat mol karbon dioksida tu, barulah kita boleh cari kehendak soalan kita. Okey, iaitu atom dalam karbon dioksida. Alright. So, untuk yang ini, kita akan tengok karbon dioksida lah. So, 1 mol CO2 ada berapa molekul? Rujuklah pemalas Avogadro, iaitu 6.02 kali 10 kuasa 23 molekul. Kalau 0.025 mol, ada berapa pula? Ini pun sama. Kita darab silang juga. Okey? So, itu dia punya nilai. Molekul CO2 bagi 0.025 mol. Tapi soalan minta atom, soalan bukan minta molekul. So, kita tengok lagi sekali. Lagi lebih mendalam. 1 molekul CO2 ada 3 atom. So, kalau 0.025 darab 6.02 kali 10 kuasa 23 molekul, ada berapa atom? Kalilah dengan 3. Okey? Dah kali dengan 3, dapatlah jawapan dia. Boleh tekan kalkulator sendiri nanti. Yang ini cikgu pemudahkan je. Okey? Alright. So, kalau tengok kat situ, ada 3 langkah. Mesti cari mol. Mol apa? Tengoklah apa yang data soalan bagi. Dah dapat mol tu, barulah cari mol pula apa yang soalan nak. Nak dapatkan mol yang soalan nak, iaitu CO2 tu, dapatkan daripada persamaan. Dah settle persamaan, dapat mol yang soalan nak, barulah cari betul-betul apakah kehendak dia. Dia nak atom. So, mol nak tukar kepada atom. Tadi dah cakap, darab dengan pemalas Avogadro. Okey? So, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. So, kita ada contoh yang kedua. Okey? So, soalan dia, pembakaran lengkap gas etana menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, hitung isi padu etana yang diperlukan untuk menghasilkan 2.2 gram karbon dioksida pada suhu dan tekanan piawai. Okey. So, keluarkan maklumat macam biasa. Okey, garis hitung isi padu etana. Garis juga dekat persamaan mana etana kita. Lepas tu garis, soalan bagi apa? Soalan bagi 2.2 gram karbon dioksida. Dekat persamaan pun kena garis juga. Okey? Settle. Dah garis-garis semua, kita cari. Kita kira. Yang pertama, kira mol karbon dioksida. Sebab soalan bagi jisim karbon dioksida. So, tukarlah jisim kepada mol bahagi dengan jisim molar. So, jisim molar CO2 ialah 44. Soalan dah bagi. Settle, senang kerja. Kira je. Okay. No, I don't want this. Okay, so lepas tu bila kita dah dapat mol CO2, carilah mol C2H6 pula, mol etana berdasarkan persamaan. Okay, so 2 mol C2H6 menghasilkan 4 mol CO2. Kalau 0.05 mol CO2 terhasil, berapakah C2H6 yang digunakan? X lah tadi tak? Okay, so guna darab silang juga. So, kita akan dapat 0.025 mol. Okey. Ni mol siapa? Mol C2H6. Ingat So, dah dapat mol etana, baru boleh cari isi padu etana. Ingat Okey, dah settle yang tu. So, kita tahu 1 mol etana pada STP ialah 22.4 desimeter padu. Kalau 0.025 mol, berapa isi padunya? Kalilah dengan 22.4 tu. Itu kita akan dapat 0.56 desimeter padu. Oops. Okey. So, sekarang kita pergi kepada contoh yang ketiga.
Okey, so persamaan berikut menunjukkan tindak balas pemanasan 2.5 gram zinc karbonat. Okey, so dia pun terurailah jadi zinc oksida dan juga gas karbon dioksida. So soalan minta berapakah jisim zinc oksida yang terbentuk? Okey, keluarkan data kita. Alright, so kita ada 2.5 gram zinc karbonat, garis. Okey, soalan minta jisim zinc oksida pun garis. Okey, so cari mol siapa? Mol zinc karbonat. Sebab soalan bagi jisim dia kan. So jisim pergi kepada mol, bahagi dengan jisim molar. So kali ni soalan tak bagi jisim molar berapa, tapi soalan bagi JAR, bagi setiap atom tu. So kita total upkan sahaja JAR tu, dapatlah JMR. Kenapa nak guna JMR? Sebab dia ialah sebatian. Okey? So kiralah, okey, zinc 65 tambah 1 karbon 12, tambah dengan 3 oksigen. Okey, kalilah tu. Right? So dah kira dapatlah 0.02 mol. Okey, settle mol untuk zinc karbonat. So sekarang kita nak cari mol zinc oksida. Nak dapatkan dia guna persamaan. 1 mol zinc karbonat menghasilkan 1 mol zinc oksida. So kalau 0.02, obviously yang terhasil pun 0.02 juga. Okey, so dah dapat mol zinc oksida, barulah kira dia punya jisim. Okey, so mol nak tukar kepada jisim, darab dengan jisim molar. Jisim molar zinc oksida ya. Iaitu 65 tambah dengan 16. So, kiralah kita kalkulator. Dapatlah 1.62 gram. Settle lah kita punya soalan kita. Okay, so daripada tiga-tiga contoh yang cikgu tunjuk tadi, langkah dia sama. Okay, so itu je lah untuk video kita kali ni. Kita belajar tentang kira-kira. Okay, so hingga bertemu lagi pada next video.